Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru bihi wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat pejuang syurga sekalian, kita direzekikan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah kesempatan untuk bersama pada pagi ini sekali lagi. Dan sebelum memulakan meneruskan tadabbur kita hari ini, marilah kita sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita dapat lagi bersama pada pagi ni dalam insya-Allah kita terus dalam keadaan sihat, insya-Allah dalam keadaan sejahtera beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun terasa ada cabaran, ada ujian dengan pandemik makin meningkat. Yang positif COVID makin meningkat, kita teruskan berdoa, jangan kita putus asa daripada rahmat Allah. La tayasu min rahmatillah. Kita teruskan berdoa, kita teruskan beristighfar, kita teruskan bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan wabak corona ini akan pergi dan kita boleh beraktiviti macam biasa. Sebenarnya bukanlah berarti bila kita berdepan dengan corona ini kita tidak dapat beribadah kepada Allah. Saya rasa kita semakin seharusnya meninggikan ataupun meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma mungkin kita menghadapi ujian, permasalahan dari segi kita nak katakan terutamanya mereka terlibat dengan masalah ekonomi dan sebagainya. Jadi kita doakan mudah-mudahan pergi dan semua kita akan kembali seperti biasa. Okey. Kita lihat dulu siapa ada. Saya lihat ada 2-3 orang. Kita ada Sufah. Alhamdulillah nahmadullah. Kamisah, Ustazah Kamisah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, amin. Kita lihat lagi. Sama-sama Sufah. Kita teruskan lagi dengan perbincangan kita pada ini. Okey, kami bisa mengajak kita bersalawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita teruskan sentiasa bersalawat, sentiasa beristighfar. Dan sebelum mula inilah kan kita mungkin boleh fikir apa yang telah kita lakukan daripada pagi dan kita bangun, mungkin ada yang bangun awal jam 4 atau sebelumnya, atau yang mungkin bangun untuk subuh sahaja itu. Semuanya bagus Alhamdulillah, tapi kita perlu juga sentiasa lihat diri kita, muhasabah diri kita, apa yang kita buat sebenarnya sepanjang hari. Dulu sebab orang kata bersedekah, nanti kita kata bersedekah, nak sedekah siapa Ustazah? Tak ada orang yang datang. Dulu pernah bunda ceritakan apabila Syekh almarhum Syekh Ali Jabir pernah memberikan cadangan. Dan ini adalah satu perkara yang baik bahawa kita ada satu kotak
kotak sedekah. Jadi kalau pagi itu lepas sembahyang subuh kita masukkan sampul ke apa ke whatever tempat duit lah. Termasuk niatkan sedekah, maksudnya duit itu akan menjadi sedekah. Selepas itu kita nak bagi siapa-siapa, terserah, maksudnya kita sudah kumpul. Tak perlu banyak, mungkin RM1, RM2, RM3, lama-lama dia akan banyak juga daripada kita tidak langsung memberikan persediaan untuk memberikan sedekah, insya-Allah. Jadi kita terus-terusan melakukan perkara itu. Jadi kalau kita, contohnya kita ada sampul sedekah, setiap lepas sembahyang subuh kita masukkan, kita dah mulakan, setiap sembahyang kita masukkan katakan RM1, satu hari dah RM5, kan? Bila ada sahaja yang kita nak sedekahkan, kita boleh ambil terus daripada sampul itu. Tak kira sedikit banyak ataupun tidak. Kadang-kadang sebenarnya orang fikir sedekah itu mesti mencari orang miskin, orang yang susah, tapi itulah sebaiknya tak. Kadang-kadang kita tak cari, dia memang kita jumpa. Tetapi dikira sedekah juga kalau kita bagi keluarga. Kalau kita ada anak, ada cucu, ada anak saudara yang nak sekolah, nak bayar yuran, nak bayar apa-apa, nak beli apa-apa, kita boleh menggunakan itu. Mungkin yang ada lebih sedikit lah, yang lebih sekarang musim-musim anak-anak semua cari gadget untuk apa tu, untuk belajar online. Apa salahnya kita mungkin tak semestinya bagi banyak, bagi 300, 400, mungkin bapanya boleh tambah untuk dibeli yang second hand dan sebagainya, laptop, komputer, untuk kegunaan masing-masing. Kita nak tunggu banyak duit kita tu, cukup nak belikan yang baru 3,000 memang taklah, kan? Susahlah, melainkan orang yang memang senang. Jadi kita beri apa yang kita mampu. Kita tidak memaksa diri kita untuk memberi yang tidak mampu, kerana kalau kita bersusah payah ataupun memberi banyak hari ini dan kita rasa kita tak dapat konsisten, itu juga tidak baguslah. Kita nak kita konsisten, rasa tenang, rasa mampu kita bagi. Jadi sahabat-sahabat sekalian, tadi Bonda tanya pasal sedekah. Sebenarnya ada satu perkara yang mudah yang kita selalu tertinggal. Ialah apa yang kita baca daripada Quran. Sama ada yang kita baca, kita buka Quran, kita baca 2-3 ayat ataupun bagaimana, itu lebih bagus. Kalau kita buka, kita baca 1 safhah, 2 safhah. Tapi kalau tidak, Fatihah. Rasanya minggu lepas saya bercerita tentang Fatihah. Jadi kita jangan tinggal Fatihah itu. Lepas solat ataupun apa-apa saja kita buat, kita baca Fatihah banyak-banyak. Kita nak mohon sesuatu, kita baca Fatihah dulu. Kita dengar sahabat kita sihat, kita baca Fatihah. Mohon syafaat daripada Allah, mohon syifa daripada Allah. Kita yang sedang untuk yang mungkin dalam kesusahan, kita Fatihah, ya Allah barakah Fatihah ini, mudahkan aja, murahkan rezekinya. Kita pun kita kan kita memberi doa. Sedekah ini disebutkan kita sedekah kan kita baca dia kan, baca Fatihah terus perhatian tak tahu saya punya ke atau bagaimana.
Um, apa yang saya nak sebut tadi? Dan saya kira kita doakan orang yang kita nak beri. Kalau kita nak beri contoh, nak beri anak kita duit, siapa-siapalah. Kita kalau ada masa kita boleh sebut, ya Allah saya berikan pemberian ini, mudah-mudahan pemberian ini Allah berkatilah, mudah-mudahan kalau dia gunakan untuk makanan itu berkah pada dirinya, dia menjadi orang yang sabar, kita akan apa-apa yang kita nak doakan, mudah-mudahan dia juga murah rezeki dan sebagainya, kita teruskan. Begitu juga orang yang menerima pemberian, menerima pemberian, sungguh sebenarnya orang yang memberi itu tidak meminta pun kita mendoakan dia, tetapi adalah wajar ataupun lebih baik, yang terbaik dan yang patut kita lakukan ialah mendoakan pemberi itu. Mudah-mudahan Allah membersihkan hartanya, sebab sedekah dan zakat terutamanya adalah tutahhir, adalah membersihkan harta. Jadi kita menerima pemberian, ya Allah bersihkanlah harta si pemberi ini daripada segala perkara yang tidak baik. Ya Allah murahkanlah rezekinya, jadikanlah dia orang yang kuat beribadah, jagalah, kuatkanlah imannya. Kita doa macam-macam apa yang kita nak doa. Sama juga kalau kita menziarah orang, kita ziarah rumah, ke rumah orang tuan rumah jamu kita, maka kita baca Fatihah, Fatihah, mudah-mudahan tuan rumah itu sihat walafiat, dimurahkan rezeki, diberkatkan kehidupannya, dikuatkan imannya. Jangan lupa kita sentiasa doa mendoa. Jadi tadi saya Bonda sebut tentang yang kita beri dan yang menerima, dan juga yang ziarah dan menziarahi. Yang diziarahi dan menziarahi itu sama-sama berdoa. Yang diziarahi pun mendoakan supaya orang yang menziarahinya itu sentiasa mendapat rahmat Allah. Apa kita nak doa. Begitulah saya sebutkan tadi bahawa kita tidak tinggalkan bacaan Fatihah itu. Fatihah itu ada banyak yang ada di dalamnya. Bukan saja Fatihah, juga ayat yang lain, tetapi kita oleh kerana Fatihah ini sudah sentiasa dalam sebatin yang kita baca 17 kali, itu wajib dalam satu hari. Kita tambah lagi, bila Allah jadikan dia wajib dalam solat, maka itu menunjukkan bahawa Fatihah itu satu ayat yang penting, surah yang penting yang perlu kita sentiasa amalkan. Dan alangkah baiknya kalau kita sentiasa memahami apa yang terdapat dalam surah Fatihah itu. Kita baca dan kita hayati kandungan Al-Fatihah itu. Satu lagi, segi bacaan Al-Fatihah ini kena belajar. Walaupun kita rasa kita dah pandai dah, kita kena belajar juga. Saya terdengar hari ni sebut 2 kali nama Syekh Ali Jabir. Dia ada satu video mengajar Fatihah. Saya teringat ada mak saudara saya, dia kata, kenapa saya tak lulus baca Fatihah? Ustaz tu tak lepaskan saya. Saya tanya, cuba baca nak dengar. Maksudnya Bismillahirrahmanirrahim. Kita orang Melayu ni, orang Melayu tak kira lah Malaysia ke Indonesia, dia banyak Bismillahirrahmanirrahim. Rah tu dia jadi ra dengan waw. Bismillahirrahmanirrahim. Kononnya nak tebalkan ra itu. Ra, Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahirrah, bukan rah. Jadi saya pun bila semalam terpandang, suami saya suka buka, jadi bila saya terpandang saya pun fikir di situlah kesilapan kita yang perlu dibaiki dan kenapa kita perlu baca sentiasa sambil membetulkan bacaan-bacaan. Search lah mana-mana dalam internet bacaan Fatihah yang betul. Dia bukan Syekh Ali Jabir je, ramai lagi yang ajar sebutan Fatihah dengan betul. Ataupun kalau sebab saya kata sekarang musim PKP, nak cari guru payah, kita search lah dalam internet, banyak yang mengajar. Itu perkongsian awal sebelum kita masuk tadabbur. Macam biasalah Bonda akan, mana yang Bonda ingat, Bonda sebut, mudah-mudahan kita
Ingat dan terus ingat mengingat antara satu sama lain, termasuk diri bonda juga. Okey, sebelum kita mula, mari kita tengok siapa rakan-rakan kita yang ada. Nurisha Abdul Hamid, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Nur Hisham Hamzah dan Syed, thank you, terima kasih. Zulkifli Cik Noh, Zulkifli Cik Noh ni ada mengeluarkan satu buku Fake Kebombaan. Saya rasa bomba tidak bomba ataupun kepada semua ahli bomba di Malaysia eloklah mendapatkan buku daripada dia. Sabahun Nur Yabni. Kemudian kita ada Asnah Salahuddin. Ya, amin ya. Alhamdulillah. Dia tag bagusnya, dia tag kawan-kawan, mudah-mudahan tak clear ya, putus-putus. Memang tadi ada putus-putus. Masihkah putus-putus lagi? Harap okey tadi memang putus. Kejap. Hilang suara. Lemak. Saya nampaknya ada masalah lah kalau putus-putus ni selalu tak pernah bermasalah. Kali ni mungkin kita tak tahu Jadi tolong beritahu kalau line tidak bagus. Sekejap saya nak tengok. Saya tak tahu masalah yang berlaku ni. Okey, kita teruskan. Mudah-mudahan okey kalau tak clear, beritahu tidak clear kita kena berhenti cepatlah. Kalau tidak clear nanti rugi je. Okey, sorry. Okey dah Okey. Kita terus kepada tadabbur kita. Hari ini kita akan baca ayat 87. Yang lepas kita baca ayat 86 tentang tahiyyah, iaitu tentang beri salam. Semua masih ingat lagi kan? Itu adalah pengikat ukhuwah kita, pengikat persaudaraan kita. Nanti ada yang tak tahu beza antara silaturahim dengan ukhuwah. Ukhuwah ni berlaku antara sesiapa sahaja yang bukan persaudaraan sesama Muslim. Silaturahim ialah yang ada hubungan kekeluargaan, sama ada dia secara, maksudnya daripada nasab dan keturunan, dia katakan silaturahim. Jadi tapi kadang-kadang kita kata bersilaturahim. Saya rasa saya tidak salah lah kalau kita sebut, cuma nak fahamkan saja. Kita berukhuwah sebenarnya. Okey, kita lihat mungkin suara saya agak perlahan menyebabkan dia putus-putus atau bagaimana, saya tak tahu. Hari ini kita akan baca ayat 87. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fihi wa man asdaqu minallahi haditha. Okey. Allahu la ilaha illa huwa. Allah tiada Tuhan melainkan Dia. Allah la ilaha illa huwa. Saya nak sebut satu. Sebut saya la ilaha illallah ni, saya teringat kita selalu sebut perkataan Arab ni separuh-separuh. Contoh kita kata la ilah. Tak betul la ilah tu tak boleh. Tiada Tuhan maksudnya. Sama juga astaghfirullahalazim, astaga. Astaga tu dah tak ada makna. Cuba kita buat astaghfirullahalazim, kita dapat pahala. Tetapi kalau kita sebut astaga, saya pun tak tahu astaga tu dalam bahasa Arab pun tak bermakna. Jadi jangan sebut astaga. Sama ada kita tulis dalam WhatsApp, sama ada kita cakap. Kita orang Melayu memang suka sebut perkataan separuh-separuh. Hatta nama tu memang kita terkenal lah. Panggil orang nama separuh-separuh, nama manja kononnya. Tapi dia memang tidak memberi makna.
Saya masa mula-mula pergi Mesir tu, saya dengar orang Mesir panggil nama kan, Ya Abdul Ghaffar, Ya Abdul Jabbar. Wahai hamba nama orang tu Abdul Ghaffar, tapi kalau ada ya dia jadi Abda. Ya Abdul Ghaffar. Sebut kalau kita gapo. Ha, kalau sebut Ghaffar tu satu hal lagi, gapo. Ha, Jabor. Tak ada makna. Malah kalau kita sebut Ghaffar itu adalah Ismullah. Dan kita kena sebut Abdul di awalnya. Jadi kita tak boleh sebut nama bukan, sebaiknya kita full lah, bagi full supaya dia ada meaning, ada makna. Ada yang boleh kita panggil. Sebab itu bonda letak bonda siti. Sebab kalau nak bonda Yah, bonda apa-apa, dia jadi macam nama dia hilang makna. Kalau Siti tu ada makna sebab tapi Arab dia tak sebut Siti pun. Siti puan. Jadi kalau ada nama kita sebut full, terutamanya nama yang ada makna lah dalam bahasa Arab. Kalau dia tak ada makna, kalau bahasa Melayu pun, kalau nama Melayu Melati, Melo, Kemboja, Kenanga, itu nama Melayu. Takkan kita nak sebut separuh Nanga, tak ada makna. Kalau sebut Kenanga, nama bunga, kan? Jadi belajar-belajar sebut nama dengan tepat. Okey, saya kembali kepada Allahu la ilaha, maksudnya kita kena sebut. Ini adalah kalimah tauhid ialah la ilaha illallah. Hari ini kita nak bicara tentang tauhid, pengesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya di dalam Al-Quran banyak kali diulang-ulang ayat yang mengingatkan kita kepada pentauhidan Allah Subhanahu wa taala. Malah surah yang kita sering baca itu surah Ikhlas. Surah Al-Ikhlas adalah surah yang memang menceritakan tentang tauhid. Jadi kalau kita baca tu kita ingat Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah. Kita baca tu kita ingat isinya. Isteri dia pula. Allahu la ilaha illa. Allah itu tiada Tuhan melainkan dia. Dia iaitu Allah. Illa huwa. Melainkan dia Allah. Jadi ayat ini kita baca dan kita fahamkan. Apabila kita sudah baca, kita ada keyakinan dalam diri dan kita ingat Allahu la ilaha illahu, melainkan dia. So sekarang ini bila bonda kata mari kita berdiri tauhid kita, tentang syahadah kita, tentang kalimah yang kita baca la ilaha illallah, tentang kita selalu baca ayat kursi kan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita bagi lagi sifat-sifat Allah di situ. So kita sebenarnya membaca itu, baca ayat kursi itu sebagai menguatkan kita punya tauhid kepada Allah. Tetapi tauhid itu sebenarnya apa maksudnya? Tauhid itu ialah kita mengesakan Allah. Mengesakan dari Allah bagaimana? Dari aspek sembahan kita hanya kepada Allah. Takut kita hanya kepada Allah. Permintaan kita hanya kepada Allah. Itu tauhid. Takut kita hanya kepada Allah. Sebab itu, tadi bila saya tanya, baca Fatihah tak? Dalam Fatihah itu, kalau kita lihat kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita puji Allah. Dan kita mengakuri, kita yakini bahawa Allah itu pemilik sekalian alam. Kita baca lagi Ar-Rahman Ar-Rahim. Dialah pengasih dan penyayang. Maksudnya kita ni nak minta dengan dia. Kalau kita sakit, kita mohon syifa daripadanya. Kita jangan putus asa. Kita tidak menjadi putus asa. Kalau sebab itu kita baca Fatihah ini satu motivasi sebenarnya untuk kita. Kita sentiasa merasa bahawa kita positif, boleh dapat, boleh dan boleh. Walaupun kita fikirkan kenapa meningkat yang positif di negara kita positif COVID ini.
Kenapa? Kita terus berdoa. Jangan kita kata, oh saya baca pun dia akan macam tu, ataupun apa kita buat pun kita pakailah emas, pakailah ini, dia akan terus meningkat. Kita kena fikir itu datang daripada Allah, dan hikmahnya atau kebaikan hanya Allah yang tahu. Dan Allah beri itu kerana Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih dan sayang. Supaya kita ini ada kesedaran, supaya kita ini ada keinsafan. Jadi saya balik kepada ayat tauhid tadi. Allahu la ilaha illa huwa adalah satu pengakuan bahawa Allah itu tiada Allah, tiada Tuhan melainkan dia, iaitu Allah. Okey. Tadi pun disebut kita mesti meminta kepada Allah. Maksudnya, janganlah kata tak bolehlah saya minta duit itu, tak bolehlah minta ini dengan mak, dengan bapa, dengan sebagainya. Minta di sini ialah minta sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Maksud benda, katalah kita mohon dimurahkan rezeki. Tak ada orang lain yang mampu memurahkan rezeki kita melainkan Allah. Walaupun kita nampak dengan mata kepala kita orang boleh bagi kita, tetapi sebenarnya pertamanya kita kena tahu bahawa rezeki itu datang daripada Allah. Meskipun rezeki itu sudah ada orang kata di tepi bibir, belum tentu kita dapat telan. Ada perkara yang mungkin dia terjatuh, mungkin ada orang tepuk dia, dan macam-macam. Sebab itu juga benda ada tulis dalam Facebook beberapa hari yang lalu tentang berniaga ni, jual-jual, sebab orang banyak jual online. Kadang-kadang jualan sama. Dia jual benda yang sama. Dan kadang-kadang kita fikir tak cantik, tapi orang lain fikir cantik. Sebenarnya pembeli itu Allah yang pegang hatinya. Allah yang pegang hatinya. Kalau Allah kata beli, gerakkan hati kita membeli, kita mudah aja keluarkan duit itu. Dan orang itu akan dapat duit kita, kena kita berdapat barang. Sebenarnya berniaga ini, kita membeli barang orang itu, kita pun satu bantuan ataupun satu pertolongan kepada penjual, peniaga, membahagiakan mereka, menenangkan mereka, merasakan mereka tenang untuk berniaga. Dan orang yang berniaga juga memudahkan pembeli. Kalau dia tak jual barang tu, orang lain susah nak dapat dan sebagainya. Saya tengok live semalam, mutawif di Mekah, yang daripada Indonesia, Malaysia saya tak tahu dah yang dia tunjuk tu daripada Indonesia. Ramai kan? Kemudian bila tak ada orang pergi ke Mekah, so mereka terpaksa mengubah, berusaha mencari duit lain dan akhirnya dia jual taugih. Cerita dia jual taugih dengan dia buat R&D tu sampai habis setengah karung. Dia kata saya tak tahu karung tu besar mana, gunilah kita kata. Dia try sehingga berjaya. Dan berjaya tu dia nak jual macam mana tu pun satu hal. Orang yang tak pernah berniaga ni susah nak fikir nak jual kat mana. Jadi dia cuba berhantar satu kedai tu tolak. Sehingga dia malu, dia kata nak keluar daripada kedai tu pun dia malu. Tapi dia berdoa mudah-mudahan ada tuan kedai akan terima, dan dia pergi ke toko atau kedai lain dan dia beli. Saya dengar dia kata, saya berdoa ya Allah, gerakkanlah hati dia sentiasa membeli setiap hari taugih saya, mudahkanlah dia menjual barang-barangnya kepada pengguna. Tengok, doa daripada orang yang jual kepada tu pun berdoa supaya pembeli-pembeli ataupun pengunjung-pengunjung kedai itu akan membeli barang-barang daripada kedai tersebut. Jadi doa itu sudah diberikan dan dia dapat pahala, dan insya-Allah Allah akan bukakan hati. Jadi sebab itu saya sebutkan tauhid itu kita tanya diri kita. Jangan kita menghadapi sesuatu masalah kita menjadi goyah ataupun mungkin kita lupa yang kita ni sebenarnya sudah mengatakan Allahu la ilaha illallah. La ilaha illallah.
yang kita sembah ialah Allah. Saya selalu nak beri contoh orang suami isteri yang agak muda baru hidup, lepas tu dapat anak, dia pun rasa susah kan. Of course kita pun pernah mengalami awal-awal hidup dahulu kan. Kemudian baru setahun anak dia dapat adik lagi. Dia sudah merasakan bahawa bagaimana dia nak hidupkan anak dia. Sedangkan yang satu tu pun tak cukup untuk dia makan. Ingatlah ayat, rezeki daripada Allah. Kita tidak tahu. Kita mohon kepada Allah, mohon dan mohon, jangan putus asa. Minta dan minta. Kalau minta hari ni, dia tidaklah, oh you minta hari ni orang kata rezeki tak datang bergolek. Tetapi Allah akan ilhamkan bagaimana anda boleh mendapat rezeki. Allah akan ilhamkan bagaimana caranya untuk mendapatkan, meningkatkan keuangan rumah tangga itu. Atau Allah memberi dan Allah memberikan rahmat, memberikan barakah kepada rezeki itu. Sebab itu kalau kita tengok ada orang berpendapatan, pendapatan sama je dengan orang lain. Mungkin 2,000, 3,000 satu bulan, sama orang lain pun begitu juga. Tetapi ada seorang ni yang pendapatan 2-3 ribu tak cukup. Ada seorang lagi 2-3 ribu biasa je. Tenang, bahagia. Cukup. Sebenarnya itulah yang dikatakan barakah. Sebab itu kita berdoa pada Allah. Doa kita macam-macam dalam tentang harta ini. Kita doa murah rezeki satu. Yang kedua, doa mudah-mudahan Allah menjaga kita daripada pembaziran. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ada di antara rezeki kita ini yang kita boleh infakkan, yang boleh kita sedekahkan, yang boleh kita berikan, keluarkan kepada orang yang memerlukan. So itu semua adalah kesan tauhid dalam diri kita. Kalau kita tak ada kesan tauhid, kita duduk mengeluh. Mengeluh susah. Sakit, kita selalu terfikir, kenapa saya je sakit? Itu satu. Yang kedua, bilalah saya nak sihat? Sebenarnya itu adalah, di situlah muhasabah kita. Kita nak tengok, kita sebenarnya ni sudah tauhid kita tu berada di tahap yang betul-betul ampuh, ataupun hanya kita baca la ilaha illallah tetapi tidak ada konsep ataupun inspirasi daripada kalimat itu sendiri, tidak ada dalam diri kita. Jadi tak kiralah apa sahaja cabaran kita dalam kehidupan kita, kita boleh langkaui, kita boleh redah, kita boleh langkah ataupun kita boleh hadapi dengan tauhid kita yang tinggi, dengan tauhid kita yang kuat bahawa Allah yang memberi. Sebab itu Melayu pun ada pepatah, ulat dalam batu pun boleh hidup. Sebenarnya pepatah itu sesuailah dia mungkin zaman itu dia tak baca lagi ayat-ayat, tapi ayat itu memang betul. Allah yang memberi rezeki ulat itu. Dan Allah juga beri rezeki kepada kita. Meskipun kita dalam pandemik duduk di rumah, kalau kita mohon murah rezeki, Allah akan berikan kita ilham. Bagaimana kita boleh mencari, menambahkan keuangan kita. Bagaimana keuangan kita boleh datang pada kita. Sebab itu ada ayat 1,000 dinar tu. Tetapi kalau hang baca ayat 1,000 dinar saja, tapi tidak berusaha, memang dapat pahala. Baca Quran, of course lah, ayat 1,000 dinar itu ayat Quran. Tetapi kita kena sertakan itu, anggap itu doa. Dan doa itu memberi motivasi kepada kita untuk berusaha. Ingat tauhid kita kepada Allah. Apabila kita menyebut Allah, kita percaya bahawa Allah itu satu, kita serahkan kepada Allah. Dalam masa PKP ni kita tak jumpa anak kita. Kita tidak jumpa mak kita. Rindu kita semacam. Tetapi kita ada Allah. Allah jaga ibu kita. Allah jaga ayah kita. Allah jaga anak kita walaupun kita berjauhan. Itu yang kita mohon kepada Allah. Itu yang kita yakini. Dan ada hikmahnya tu. Baru tahu bagaimana rasa rindu itu. Dan rindu itulah yang memberikan hikmah kasih sayang yang tinggi di antara kita dengan keluarga kita. Okay?
Ada juga yang bila pandemik ini risau sebab semua duduk dalam rumah, nak makan aja dia kata. Kita cuba jangan mengeluh dengan perkara itu. Fikir kebaikannya. Fikir positifnya. Menyebabkan kita sentiasa tersenyum. Sentiasa rasa bahagia. Fikir yang baik-baik. Dan kalau memang kita rasa kita dah tak mampu dah, kita dah tidak ada keuangan sebagainya untuk membeli itu, membeli ini. Sekali lagi saya katakan, berdoa. Nanti ada yang cakap, doa Ustazah macam manalah makanan tu nak sampai kepada kita. Macam mana duit tu nak sampai kepada kita. Adalah tu nanti Allah berikan ilham bagaimana. Kita ingat tak, kita dulu-dulu, saya lah. Dulu-dulu pun bukanlah, memang sangat susah, bukan orang senang, memang sangat susah. Nak beli beras pun susah. Tapi Allah berikan ilham kepada ibu kita cari makanan lain, ubi, pisang, dan dipelbagaikan kaedah memasaknya sehingga kita tidak jemu. Kenapa kita hari ini tidak boleh fikir begitu? Sebab kita biasa senang kan? Sesekali Allah duga kita untuk susah, untuk menghadapi masalah, maka kita berfikir secara realistik apa yang sebenarnya yang boleh kita lakukan. Tapi usaha kita itu mesti disertakan dengan keyakinan kita kepada Allah akan beri kita. Jangan kita mengeluh, jangan kita mengadu kepada makhluk. Kita mengadu kepada Allah. InsyaAllah Allah akan bagikan rezeki itu. Sebab itu kalau kita rezeki harta lah, bukan rezeki harta saja, kita ada doa, doa yang kita selalu baca, saya tak bacakan, tapi semua selalu bacakan doa yang Rasulullah ajar. Kita minta perlindungan daripada kefakiran, kita minta perlindungan daripada kebengisan, kita minta perlindungan daripada dihianati dan sebagainya. Saya sengaja tak sebut tu supaya anda semak balik. Baca tak doa itu hari ini? Okey. Saya baca ayat seterusnya. Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Dia akan himpunkan kamu sehingga pada hari kiamat maksud. La raiba fi, tidak syak. Mesti akan berlaku. Sebenarnya ayat ini, kalau saya nak recall balik, adalah kepada mereka yang tidak mahu berjihad, diberikan peringatan bahawa Allah itu adalah tiada Tuhan melainkan Dia. Dan Dia akan menghimpunkan termasuk orang yang tidak mau berjihad tadi. Dia mengaku dia Islam, tapi bila Allah minta dia berjihad, dia tidak mahu berjihad, maka peringatan bahawa mereka akan dihimpunkan pada hari kiamat. La raiba fi. Jadi sahabat pejuang syurga sekalian, untuk kita, kerana kita tidak berperang, sekarang kita berperang dengan COVID lah. Kan? Kita berjihad COVID. Jihad tak? Rasa nak keluar, nak rasa nak. Betul, saya sendiri melihat cucu-cucu saya kesian, cucu-cucu ni tak dapat keluar, duduk rumah. Kita rasa macam nak rempuh. Tapi kita kena berjihad. Kita cari cara lain. Bagaimana untuk menenangkan anak cucu kita di rumah dan sebagainya. Kita kena ingat kuasa Allah. Kita kena ingat itu jihad kita. Dan mungkin jihad kita pada hari ini selain daripada jihad kita menentang hawa nafsu kita. Macam benda sebut tadi, hawa nafsu nak keluar, hawa nafsu nak berbelanja, hawa nafsu macam-macam hawa nafsu yang perlu kita lawan. Hawa nafsu membazir dan sebagainya. Ingatlah kita akan ini satu lagi ayat yang merupakan ayat iman. Kita diminta beriman tentang hari kiamat, hari akhirat. Yaumil akhir. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Akan dihimpunkan kamu pada hari kiamat. Ini satu peringatan bahawa kita di dunia ini, apapun keadaan kita, sesiapa pun kita, semuanya akan bertemu di hari kiamat.
sama ada kita Muslim, tidak Muslim, sama ada kita Muslim yang tidak menjaga iman, Muslim yang tidak praktis Islamnya, semua akan bertemu di hari kiamat tadi. Dan semua akan diberikan pembalasan. Saya nak recall juga, kita baca surah Al-Waqi'ah, surah-surah yang lepas, semuanya menceritakan tentang balasan di hari akhirat. Adanya balasan baik, adanya balasan buruk dan sebagainya, itu kita lekatkan dalam minda kita. Dekatkan keimanan kita. Tadi kita cerita tentang tauhid. Bila kita muhasabah diri kita. Contoh sebab itu saya ajak muhasabah pagi tadi, dah baca ke, dah sedekah ke, dah apa ke, itu benda baik. Muhasabah kita pula. Satu hari itu kita fikir, apa kesalahan yang saya buat sepanjang hari ini. Kalau kita terjumpa ataupun kita terasa ada kesalahan, contohnya kita terkeluar perkataan yang tidak baik, maka itu ada masalah dalam tauhid kita. Kerana kita tidak berfikir kepada Allah, tidak kukuh lagi sehingga kita lupa Allah ketika kita mengeluarkan perkataan. Begitu juga tadi hari ini sebut sedekah banyak sikit. Mungkin hari ini Allah berikan ilham tentang sedekah. Kita dah tahu bahawa kalau memang ada sedekah itu boleh diwar-warkan. Tetapi kalau setakat you nak beritahu saja you bersedekah sekian-sekian hari ini, tu nampak tak berapa nak bagus. Jadi itu juga sedikit menggoyahkan kita punya tauhid kepada Allah. Kita bersedekah kerana Allah, bukan untuk memberitahu orang berapa sedekah kita. Kita beri siapa hari ini. Hari ini, hari Jumaat, saya sedekah kat ini. Kita rasa niat kita bagus, tetapi kita mudah diganggu oleh syaitan. Jadi ingatlah kalau boleh, jangan cerita. Kalau boleh, kita kalau dah terbiasa cerita pun, cuba-cuba untuk tidak bercerita. Supaya dia menjadi kebiasaan supaya kita tidak ceritakan apa yang kita lakukan. Kita tidak cerita apa yang kita beri. Berapa kita beri itu memang jarang orang sebut, tapi dia kata, oh saya, itu memang kadang niat kita bagus supaya orang boleh ikut. Tetapi kadang syaitan ini pandai, dia cocok saja. Kita mula saja, dia pun cocok. Kita pun tambah sikit menjadi lebih perisanya lebih sedap, maka dia boleh mengurangkan pahala sedekah kita. Okay. Kita boleh minta orang bersedekah, macam contoh Syekh Jabir kata sediakan kotak. Dia tak kata saya sediakan kotak setiap hari, kan? Dia kata sediakan balang ke kotak ke apa untuk sedekah itu dan senang mudah. Dia tak kata saya, perkataan saya itu adalah tidak sesuai. Kerana kadang-kadang menimbulkan riak. Okey. Kemudian bila Allah ingatkan bahawa hari kiamat itu hari kiamat itu pasti akan berlaku, la raiba fi. Dia takkidkan, Allah takkidkan ataupun Allah kukuhkan lagi apa yang ditulis dengan tidak ada padanya syak, maksudnya mesti berlaku. Tak boleh, tidak ada yang mengatakan bahawa dia tidak berlaku. Wa man asdaqu minallahi haditha. Tidak ada juga perbicaraan yang lebih benar daripada perbicaraan Allah. Maksudnya apa yang Allah terangkan dalam Al-Quran itu adalah sesuatu yang pasti dan sesuatu yang benar. Bukan macam kita atau kita kata orang besar-besar, kita raja ke Firaun ke Allah, bila kita cerita semua tu, memang mereka itu tidak pasti apa yang mereka kata benar atau tidak, tetapi bila Allah yang kata, maka pastinya benar. Jadi bila Allah kata la yajma'annakum ila yaumil qiyamah, kamu akan dikumpulkan pada hari kiamat, maka dengan sendirinya kita kena yakin bahawa perkara itu akan
perkara itu mesti berlaku. Okey, Nutfiyah, waalaikumsalam. Okey, jadi di sini saya nak sebutkan dari ayat ini daripada awal hingga akhir adalah ayat yang meminta kita untuk muhasabah kita punya tauhid. Pertamanya, Allahu la ilaha illa huwa. Allah ingatkan kita, Allah itu tidak ada melainkan, Tuhan itu tidak ada melainkan Allah. Kemudian ingatkan kita lagi, Allah itu maha kuasa. Allah itu menceritakan sesuatu yang benar. Allah itu tidak akan goyah, maksud perkara itu mesti berlaku. Ialah hari kiamat. Dan apa yang Allah ceritakan, dan semua walaupun ditakdirkan di sini, tapi semua apa yang Allah ceritakan tentang pembalasan, tentang balasan baik, tentang balasan buruk, sesuatu yang pasti kerana kata-kata Allah itu benar. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita tanam dalam hati kita, bila kita baca Al-Quran, kita tidak ada keraguan. Nanti kata, saya tak pernah ragu pun Ustazah. Saya tahu kita tak ada siapa pun yang kata dia ragu dengan Al-Quran. Tetapi, cuba kita muhasabah hati kita. Muhasabah perbuatan kita. Ragu tak? Kita ragu tak dengan kata-kata Allah? Selagi kita ada riak, selagi kita tidak sabar, selagi kita ada perkara-perkara yang bertentangan dengan perintah Allah, maka kita masih ada lagi masalah dalam tauhid kita. Ada lagi masalah dalam tauhid kita. Sebenarnya kadang-kadang saya terfikir antara kita dengan ulama-ulama dahulu berbeza. Ada beza. Saya nak ambil contoh je sebab benda ada menulis. Ambil contoh je penulisan. Ulama dahulu dia tak kepoh pun nak tulis nama dia di luar buku. Yang tulis tu orang-orang kemudian sebenarnya yang himpunkan. Tuannya tak tulis pun itu buku Siti Rugaya tak. Tapi kita tulis. Tapi saya nak beritahu jangan pula kita kata nak tuduh orang yang tulis nama dia tu tidak ikhlas. Sekarang ini dalam keadaan yang mendesak begitu. Sebab adanya yang dikatakan hak cipta, ada yang dikatakan macam-macam keperluan untuk meletakkan itu, menarik orang untuk membaca, untuk mengetahui, dia lihat nama sekian-sekian, dia terus nak baca. Untuk dakwah. Satu lagi, mesti sebut tadi, hak cipta. Kadang-kadang orang lain tiba-tiba mengaku apa yang kita buat. Bukan kita tak benarkan, tetapi perkara itu tidak adalah salah. Dan kita membuka ruang untuk orang membuat penipuan. Kita membuka ruang kepada orang lain untuk membuat penipuan. Itu pun tidak bagus juga. Tapi ulama dahulu, dia memang tak tulis pun. Kalau kita lihat buku Imam Syafi'i, buku siapa-siapa tu sebenarnya bukan dia yang tulis. Pengumpulnya yang ada pada hari ini. Dan kadang-kadang saya pun tengok bapa saya tulis, saya tak tahu dia tulis ke, orang tulis ke dia tulis tangan kan. Cuma bila buka-buka tu ada sikit-sikit tanda-tanda, oh ini dia yang tulis. Begitulah. Dia memang tak berniat pun untuk menerangkan bahawa dia seorang ini. Itu keikhlasan mereka. Tapi dunia ni berubah-ubah kan. Jadi kadang-kadang kepentingan sesuatu, jadi kita tak bolehlah tuduh. Kalau buat tu salah, buat ni salah. Jadi hati-hati. Okey. Elmi, waalaikumsalam warahmatullahi. Kita berehat-rehat sekejap, kita tengok ni Wardi. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Nurdiana. Nurdiana ni daripada negara jiran Kamisah. Betul-betul diingatkan hari kita baca ayat 87. Alhamdulillah. Okey. Sahabat-sahabat sekalian, berapa dah? Kita ada masa sikit lagi. Sepatutnya saya nak baca satu ayat lagi. Tapi sebenarnya ayat yang akan datang ni, kalau kita baca dalam Al-Quran, ada yang katakan juzuk. Bukan juzuk tu, juzuk 1, 2, 3 sampai 30. Tapi
ain, kita bahasa Melayu ni kita sebut ada ain dia. Dia ada bahagian-bahagian dalam surah. Ada surah ada 3 ain, ada 4 ain. Sekarang kita masuk ain yang baru ataupun juzuk yang baru. Wama lakum fil munafiqin, kita sambunglah minggu depan ya. Ini menceritakan tentang orang munafik. Okey, sahabat sekalian, masa tinggal sikit jadi saya tak sambung lagi ayat ni. Cuma saya nak ingatkan ya, tolonglah rajin-rajin share, mudah-mudahan walaupun sikit walaupun tak banyak yang kita ceritakan, tapi kalau kita dapat hebahkan kepada orang lain adalah satu perkara yang baik dan boleh kita boleh dapat pahalanya sebagaimana orang yang mendengar, orang yang beramal dengan apa yang didengar. InsyaAllah pahala itu sama dengan kita dapat kerana kita menyebarkan. Jadi bukan saya nak minta share itu supaya ramai viewer saya, supaya ramai orang kenal Siti Ruqayyah. Tetapi mudah-mudahan kita semua sama-sama berjuang untuk ke syurga. Dan kita dirahmati oleh Allah, sebab masuk syurga itu rahmat Allah. Dirahmati oleh Allah dan kita dapat ke syurganya. Kita diberikan barakah dalam setiap amal kita. Sepanjang percakapan kita pada awal tadi, walaupun tajuk yang saya beri ialah Tauhid, tapi memanglah itu kita bicarakan tentang Tauhid, tapi saya banyak bercerita tentang sedekah, tentang infak kita. Sebenarnya dia ada perkaitan. Kalau kita nak bersedekah itu ada perkaitan dengan Tauhid. Kalau kita sentiasa takut untuk bersedekah kerana takut kita tak cukup, Tauhid kita tu ada masalah lagi. Tauhid kita ada masalah. Kata saya sendiri pun tak cukup. Bulan ni duit saya pun dah nak habis. Kita tengok ada orang sangat memerlukan. Dalam masa pandemik ini dia nak makan pun susah. Kita nak bagi RM30, saya pun ada duit 100 je. Baki 70. Nak sampai hujung bulan. Kalau kita tauhid kepada Allah, kita kata, saya bagilah. Mudah-mudahan Allah akan mencukupkan apa yang tinggal. Itu saya buat contoh je. Kan? Jadi kita, tauhid kita itu juga menentukan amal kita. Menentukan kita nak buat amal ataupun tidak. Contoh lagi tak boleh ni ngaji-ngaji kan lepas masa, lepas waktu nak tengok tu, nak pergi sini lah kalau waktu-waktu berjalan dahulu. Kita kata kadang-kadang majlis malam-malam ni dia buat pukul 7.30, pukul 8. 7.30, 7.45 kena sampai. Kita kata sebab maghrib macam mana ni. Kalau orang yang mentauhid kepada Allah, kalau dia rasa tidak boleh salat di rumah, tak sempat, dia akan cari cara bagaimana salat yang dekat dengan tempat venue yang nak diadakan tu. Supaya dia boleh salat dengan tenang. Bukan salat terkejar-kejar. Sebab kalau salat di rumah, salat terkejar-kejar, itu ada masalah. Kita salat dengan tenang. Tauhid kepada Allah. Jangan kita kata, oh nanti aku terlepas itu, nanti malu nak masuk majlis, nanti itu, nanti ini. Itu kita masih ada gangguan ataupun tauhid kita masih terganggu. Nanti kita kata pula, saya duduk mengaji je, tak ada masa dah saya nak buat itu, nak buat ini. Itu pun berkaitan dengan tauhid kita juga. Kita kata, oh tak sempat lah nak ini, nak ini. Itu pun gangguan. Sebab itu saya selalu ingatkan kalau kita beribadah, kita ni contohlah kan, kita mengaji, ibadah khusus lah solat, memang kadang-kadang kita mengantuk, kita penat. Kita cuba cari sesuatu yang boleh menyegarkan kita supaya kita kembali segar semula beribadah. Sebab itu saya selalu ingatkan, orang kata dah tua-tua ni ngaji je lah, tak payahlah buat live, tak payahlah buat itu, tak payahlah buat ini. Saya selalu fikir saya mesti mencari sesuatu yang menyegarkan. Kita kena cari sesuatu yang menyegarkan kita, menyehatkan kita, menyebabkan kita rasa sentiasa fresh. Sebab itu kita kena juga jumpa kawan-kawan,
kita kena juga apa-apa sajalah cara, kita tidak sama di antara satu sama lain. Ada orang suka bersukan, ada orang suka berkebun, ambil perkara yang menyenangkan kita supaya menyegarkan kita kepada beribadah. Dan kita perlu ingat Allah Subhanahu Wa Taala bahawa segala apa yang kita berbuat itu tidak terganggu dengan ibadah. Nanti jadi macam ada seorang pembantu tu, saya tanya kenapa tak solat. Dia kata susah, kalau saya solat ni nak mandi, nak itu, nak ini, lama tak kerja. Ya Allah, ya Tuhanku. Kerana solat itu yang hanya setengah jam dengan membersihkan diri itu pun cukup dah. Dia tahan, dia kata dia tak buat tu sebab nanti tak sempat nak buat semua kerja rumah. Kita sebagai majikan kepada pembantu itu ada masalah kalau kita tidak benarkan. Sebab tu majikan mana-mana pun kalau dia itu iman tauhid dia tak tinggi lah, kalau dia tak benarkan pekerja dia solat dengan sebab membuang masa dan sebagainya. So itu kena itu muhasabah tentang tauhid kita, kena lihat. Tetapi kita kena ingatkan juga bagaimana penjagaan waktu kepada pekerja kita. Kita bagi rehat pukul 1 sehingga pukul 2. Makan dan solat itu cukup. Jangan pula pukul 3 baru solat. Dia waktu 1 sampai 2 tu dia rehat. Lepas tu sampai pukul 3 baru dia kata saya belum solat. Belum solat pun. Of course lah kita bagi dia pergi solat. Tetapi lepas tu kita beritahulah bahawa jangan menggunakan solat itu sebagai alasan untuk tidak bekerja. Tetapi solat itulah yang membantu kita menyusun atur kerja-kerja kita dengan baik. Itu tauhid. Nanti jangan fikir itu bukan tauhid. Tauhid. Kita jangan menganggap ibadah kita itu mengganggu masa kita. Dan kalau kita buat sesuatu selain macam kita pandemik ni kan, jangan kita fikir buat sesuatu yang lain, berkebun dan sebagainya, itu satu perkara yang bukan ibadah. Dia kalau kita niatkan, ya Allah, mudah-mudahan saya berkebun ini memberi rezeki kepada kami anak beranak makan. Ya Allah, mudah-mudahan lepas saya berkebun ini saya sihat dan saya boleh kembali membaca Quran, boleh menghadapmu dengan fresh, dengan cergas, kan itu mendapat pahala. Jadi begitulah kita menjaga tauhid kita. Dan kalau baca tuan-tuan dan puan-puan sahabat syurga sekalian, baca Fatihah tu fahamkan maknanya. Baca surah Ikhlas fahamkan maknanya. Of course itu surah tauhid. Kita baca ayat kursi. Ayat kursi itu lagilah semua memang diceritakan tentang tauhid. Jadi fahamkan maknanya supaya kita sentiasa ingat Allah dan yakin bahawa Allah akan membantu kita dalam semua hal. Allah akan memberikan keberkatan dalam hidup kita, insyaAllah. Amin. Amin ya Allah. Dan saya mohon maaf andainya ada salah dan silap ataupun ada perkara-perkara yang saya ceritakan kurang menyenangkan. Saya mohon maaf dan mudah-mudahan saya mohon pada Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini direstui oleh Allah, diberikan manfaat kepada sahabat-sahabat pejuang syurga sekalian. Mudah-mudahan kita terus berjuang untuk mendapatkan syurga Allah. Dan kita akhirnya kita baca doa selamat, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari segi agama kita, badan kita, ilmu kita dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, afatan fil jasadi, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan fil maut, rahmatan indal maut, wa rahmatan ba'da maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wa najatan minar wa'afan nisa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.